Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. 主内弟兄姐妹们平安。 Saya mengajak kita membaca beberapa bagian firman Tuhan. 我起来，大家读几段经文。 Pertama-tama dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 首先是在哥林多前书第4章16节。 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia karena waktu. 哥林多后书4章16节将用印尼文来念读。 Ayat ini juga yang sudah kita baca tadi di dalam responsori ya. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Selanjutnya saya akan membacakan dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-23 sampai 24. 接下来以弗所书第4章23到24节。 Efesus 4 ayat yang ke-23 sampai 24 saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 以印尼文来念读。 Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bagian yang ketiga kita akan baca dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai 10. 哥罗西书第3节的经文是在哥罗西书3章5到10节。 Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 bagian ini dibacakan dalam bahasa Mandarin. 以中文来读。哥罗西书3章5到10节，所以要致使你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪，贪婪就与拜偶像一样。因为这事上帝的愤怒必临到那悖逆之子。当你们在这些事中活着的时候，也曾这样行过。但现在你们要弃绝这一切的事，以及恼恨、愤怒、恶毒、毁谤，并口中污秽的言语，不要彼此说谎，因为你们已经脱去旧人和旧人的行为，穿上了新人。这新人在知识上渐渐更新，正如照他主的形象。 Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Mari 已经 saudara 到这里， kita berdoa terlebih dahulu mohon pimpinan Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. 我们一起同心祷告，求神带领我们。 Tuhan kami bersyukur oleh karena Tuhan anugerahkan kepada kami kesempatan yang indah kami boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu. 感谢主带领我们，赐给我们机会，今天早上可以来到圣殿中来敬拜、赞美、荣耀你的名。 Kami boleh mengalami hadirat-Mu ya Tuhan. 我们可以经历主，你与我们同在。 Mengalami hadirat-Mu itulah berkat terindah di dalam hidup kami. 这是我们一生当中最大的福分。 Tuhan kami mohon di saat yang indah ini ya Tuhan, Engkau berbicara kepada kami. 求主在这美好的时刻对我们说话， Supaya kehendak-Mu Tuhan nyatakan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. 求主你彰显你的旨意，让我们知道我们在生命当中我们应该如何行。 Berkatilah kedua hamba-Mu agar boleh jelas menyampaikan isi hati Tuhan. 求主你高摩你两位仆人，将你的话语传讲得清楚明白。 Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 我们如此谢祷告，奉靠主耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Saudara sekalian kasih Tuhan, kita sering sekali tertarik kepada apa yang biasa kita lihat secara penampilan dan apa yang tampak di luar. 弟兄姐妹们，我们时常被我们外表我们所看见、眼睛所可以看见的被吸引了。 Tetapi saya percaya kita semua sepakat pada akhirnya kita lebih mementingkan isi, rasa atau kualitas daripada sesuatu itu lebih penting daripada apa yang tampil di luar. 但是我相信大家都与我同样有一个想法，就是我们如果看外表的话呢，我们更要看内心里面的更加的重要。 Kira-kira 1 bulan yang lalu saya membeli sepasang sepatu. 大概1个月前，我买了一双运动鞋， Kelihatannya bagus, 看起来很漂亮， harganya diskon 60%, saudara. 它的价格很优惠，打4折。 Saya coba pas di kaki.
我试了这双鞋子很合脚， Lalu saya beli dan bawa pulang. 我买了就带了回家。 Tetapi setelah membeli dan memakai sepatu ini dalam waktu yang panjang, saudara, untuk berolahraga jalan beberapa kilometer, 当我穿着这双运动鞋走了比较长远的路，大概是几公里， ternyata sepatu ini sakit sekali sehingga kaki saya menjadi luka. 但是穿一段时间了之后，感觉到我的脚比较疼痛。 Dan ternyata tidak bisa dipakai, saudara. 原来这双鞋子好像是我穿不了了。 Jadi akhirnya saya memutuskan saya tidak pakai lagi sepatu ini. Sayang sekali, baru dibeli. 我决定不再穿了，因为很可惜，这双鞋子刚新买的。 Kita sering tertarik apa yang terlihat di luar, tetapi pada akhirnya kualitas dan isi dan rasa itu lebih penting. 我们往往被外表所吸引了，但是我们没有注意到里面它的质量是怎么样。其实质量是最重要的， Jadi isi lebih penting daripada apa yang ada di luar. 内在比外在的还要重要。 Demikian juga dengan hidup kita, saudara. 我们的生活也是如此。 Ketika Rasul Paulus di dalam perikop pertama yang tadi kita baca, dia menulis di dalam konteks bagaimana jemaat-jemaat itu menghadapi berbagai-bagai pergumulan hidup, penderitaan, dan penganiayaan hidup. 保罗在第一段我们刚才所念的经文，保罗已经提到了当时他们会众所经历到怎么样的一个痛苦、一个逼迫的那个时刻。 Banyak jemaat-jemaat di Korintus, saudara, memikirkan untuk tidak lagi mengikuti Kristus karena begitu sulit penderitaan yang mereka harus hadapi. 许多哥林多的会众不再选择跟随耶稣，因为这条路非常的困难。 Itu sebabnya Paulus mengingatkan jemaat, Paulus mendorong jemaat untuk pentingnya kita memperhatikan manusia yang di dalam daripada manusia yang ada di luar. 因此，保罗提醒并勉励这个哥林多的会众，要他们注意的是内在的，而不是外在的。 Manusia yang di luar sehebat apapun kita jaga, kita pelihara, saudara, kesehatan tubuh kita semakin lama akan semakin terus merosot. 我们无论如何保养我们的外在的身体，我们的健康，但是久而久之，随着年龄，我们的健康也会渐渐的下降。 Tetapi manusia yang ada di dalam itu adalah hati dan pikiran, saudara. 但是在我们人体里面的，那就是我们的心思和意念。 Manusia yang ada di dalam itu bukan sekedar organ-organ, otak, jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Lebih dalam daripada itu, yaitu hati dan pikiran kita. 我们这里指的内在的，并不是我们的五官等等我们的这个身体的器官，而是我们的心思、我们的意念。 Itu bisa diperbaharui dari hari ke hari. 我们的心思意念是可以日复一日的被更新。 Maka Paulus berkata, sebab apa yang kelihatan ini bersifat sementara, tetapi apa yang tidak kelihatan yang ada di dalam itu bersifat kekal. 因此，保罗说，我们肉眼所可以看见的是暂时的，而是在心里面那是永恒的。 Paulus mengingatkan bahwa apa yang ada di dalam itu lebih penting, lebih bernilai daripada apa yang di luar. 保罗提醒我们，在我们里面的比我们外面的来的更重要。 Tetapi saudara, ini bukan berarti sedang mengatakan bahwa tubuh kita ini tidak penting. 这并不意味着我们的肉体是不重要的。 Dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 sampai 20, Rasul Paulus pernah berkata demikian. 在哥林多前书6章19到20节，保罗曾说： Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从上帝而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。 Dikatakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus. 我们的身体就是上帝的圣殿， Dan tubuh ini telah dibeli oleh Tuhan dan lunas dibayar oleh darah Kristus. 我们的身体是用主的宝血赎回的， Maka kita harus jaga baik-baik tubuh ini. 因此我们要好好的守护我们的肢体。 Dengan tubuh yang baik ini, saudara, kita
melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan. 以健全的这个肢体呢，我们可以荣耀，我们可以服侍我们的神。 Tubuh ini penting, saudara. 这身子固然重要， Tetapi di bagian lain juga saudara kita jangan lupa Tuhan Yesus pernah mengajarkan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-27 sampai ke-29 demikian. 但是也别忘了，主耶稣曾在马太福音5章27到29节这么说： Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka, jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. 你们听见有话说，不可奸淫。只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你们的右眼叫你们跌倒，就剜出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里。 Jadi saudara, kita melihat Tuhan Yesus di sini menekankan bahwa hati, pikiran kita jauh lebih penting daripada tubuh fisik kita. 从这段经文我们可以看到，主耶稣很强调这一个重点，那就是我们的内心比我们的身体更加重要。 Jadi kita bisa melihat dan menyimpulkan saudara, kenapa yang di dalam itu lebih penting daripada yang di luar. 我们可以做一个结论，就是从这个经文我们可以看到为什么里面的比外面的更重要。 Karena yang pusat ada di dalam. 因为我们生命的终点就在我们的心。 Amsal 4:23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. 在箴言书4章23节，你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。 Alkitab mengajarkan bahwa pusat kehidupan itu ada di dalam hati dan pikiran kita. 圣经教导我们，我们生命的这个终点呢，就在我们的心思和意念。 Karena disitulah pusat kendali atas seluruh keberadaan kita. 因为我们的心思意念控制了我们的一生。 Karena disitulah tempat di mana semua informasi diproses dan kemudian tempat mengambil keputusan, dan disitulah tempat perintah dari keputusan itu untuk dijalankan oleh seluruh anggota tubuh kita. 因为一切我们所领受到的，就是由心，我们先接受之后呢，由我们的头脑去吩咐我们的肢体去行。 Yang kedua, saudara, 第二点， kenapa menjadi penting? Karena semua masalah hidup juga terletak ada di dalam sana. 第二点重要的就是我们的心，就是因为我们所有在生活中所发生的一切事情，都从心出来的。 Hati dan pikiran kita adalah tempat di mana semua masalah hidup kita itu dipikirkan dan dicoba diselesaikan di sana. 心是我们一切问题上的一个根源。 Hati dan pikiran kita adalah sebuah medan pertempuran, saudara. 我们的心思和意念是一个战场。 Hati dan pikiran kita adalah tempat di mana semua pencobaan-pencobaan itu terjadi, semua dosa pertama-tama dimulai dari hati dan pikiran kita. 一切诱惑呢，是从我们的心思和意念所产生的，一切的这个罪恶的起因也是来自我们的心思和意念。 Itulah sebabnya saudara, yang namanya sakit hati, kebencian, kemarahan, kesombongan, percabulan, iri hati, mendua hati, dan seterusnya. Itu semua adalah produk dari pertempuran yang terjadi di dalam hati dan pikiran kita. 因此，我们心痛，我们仇恨、愤怒、傲慢、淫乱、妒忌、三心二意等等，都是由内心交战的果效。 Itu sebabnya Rasul Paulus begitu bergumul dengan keberadaan tubuhnya yang kadang-kadang tidak sinkron dengan apa yang ada di dalam hati dan pikiran dia. 因此，使徒保罗时常也是面对这样的问题，就是他的心里所想的和他的行动就是不一致。
Dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 sampai 24. 在罗马书7章22到24节， Dia katakan di dalam batinku, itu artinya diri dia yang ada di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 因为按着我里面的意思，我是喜欢上帝的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？ Jadi saudara perhatikan kata yang dipakai oleh Rasul Paulus adalah kata berjuang. Itu sama dengan artinya berperang, saudara. 请注意一个词，就是在保罗所用的这个挣扎，就是不断的挣扎，在原文里指的就是交战。 Jadi sepanjang hari kita, saudara, dan sepanjang hidup kita, kita sedang di dalam sebuah peperangan melawan dosa dan seluruh hawa nafsu keinginan daging kita. 在我们的一生当中，我们不断的以这个罪恶和肉体的欲望交战。 Itu sebabnya iblis ingin sekali menguasai hati dan pikiran kita. 因此，魔鬼很想这个设法来控制我们的心思和意念。 Kenapa, saudara? 为什么呢？ Karena begitu hati dan pikiran kita bisa dikuasai oleh iblis, maka seluruh hidup kita dikendalikan oleh dia. 如果魔鬼得逞的话，那么我们的一生就被魔鬼掌控了。 Dunia juga mencoba menguasai kita. 世界也试图控制我们。 Dunia dengan segala gemerlap dan pesonanya, saudara, mencoba menarik kita 世界以它辉煌来诱惑我们， agar kita dapat menikmatinya dengan tubuh kita dengan kesenangan-kesenangan yang fana, padahal di dalamnya adalah kosong dan hampa. 使我们沉迷在这个罪恶的欲望当中呢，使我们可以尽情享受世界空虚的那个生活。 Tapi ironisnya, saudara, kita seringkali tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. 但是很讽刺的，就是我们时常不能克制我们的这个欲望。 Maka Rasul Paulus berkata, pikiranku mau melakukan firman Tuhan, tetapi dagingku dan tubuhku ini adalah tawanan dosa. Aku manusia celaka, siapa yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh maut ini? 正如保罗所说的，我的意念是要行主的道，但我的肉体却成了罪的俘虏。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？ Maka saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Kristus, penting sekali kita memahami akan hal ini. Betapa pentingnya kita memahami apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. 因此，我们身为基督徒，我们必须要清楚的明白，我们身体上、我们内心所发生的一切事。 Karena di dalam hati dan pikiran kita itulah yang akan menentukan akan jadi apa kita. 因为有我们的心思和意念，可以决定我们一生是变成怎么样。 Apakah hidup kita adalah hidup yang penuh dengan kemenangan akan dosa, hidup yang penuh dengan sukacita, hidup yang penuh dengan bahagia dan damai sejahtera? 我们的生活是不是屡屡得胜，充满喜乐、幸福、平静呢？ Atau, saudara, walaupun kita sudah Kristen, tetapi kita terus-menerus kalah di dalam peperangan melawan dosa, hidup kita terus diliputi kesedihan, kemarahan, kegelisahan, kepahitan dan kekosongan hidup. 还是我们想过这一段，就是那个生活，就是失败和堕落，带着苦涩、焦虑、痛苦的度过我们的余生。 Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh waspada dan kita harus menguasai hati dan pikiran kita dengan pertolongan Tuhan. Karena disitulah akan terpancar kehidupan kita. 因此，我们要保守我们的心思意念，因为是从心思意念可以彰显出来我们的行为。 Saudara, firman Tuhan hari ini berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tetapi manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. 因此，圣经这么说：外体虽然毁坏，内心却一天新是一天。
Saudara, kita perlu paham dengan jelas kalimat diperbaharui dari sehari ke sehari. 我们要明白，就是新是一天是什么样。 Apa yang diperbaharui oleh Tuhan sejak kita menerima Dia sebagai juru selamat kita? 我们接受了主耶稣基督之后呢，到底主在我们身上如何的更新我们？ Bukankah setelah kita terima Tuhan Yesus, kita masih tinggal di tubuh yang sama? 我们接受主耶稣基督，我们还是仍然在我们的旧的身体， Dan kita masih tinggal di dunia yang sama? 还是住在同样的世界。 Maka kita akan menemukan yang pertama-tama saudara, yang berubah, yang diperbaharui oleh Tuhan sejak kita terima Kristus sebagai juru selamat kita adalah tujuan hidup kita. 自从我们接受了主耶稣基督，第一件事情我们可以看到改变，那就是我们人生的目标。 Ini yang pertama-tama berubah dan pertama-tama diperbaharui oleh Tuhan. 这是首要，也是首先上帝改变的。 Tujuan hidup kita dari sebelumnya adalah hidup bagi dosa, hidup melayani semua keinginan-keinginan kita, semua yang kita anggap baik, yaitu hawa nafsu duniawi, hidup yang mengabdi kepada kesenangan-kesenangan yang fana. 旧的人生目标呢，就是为罪而活，就是放纵情欲，尽情享受。 Setelah kita terima Tuhan Yesus, tujuan hidup kita berubah. Kita sekarang hidup untuk Kristus. Kita mau mengabdi kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan kita. Kita mau meninggikan Tuhan kita menjadi yang terutama di dalam hidup kita. 但是从我们接受了主耶稣，我们被更新之后呢，我们的人生目标就改变了。我们是为上帝而活，为了服侍他而活。我们要讨神的喜悦。 Itu yang pertama-tama berubah, saudara. 这是第一件发生神更改我们的， Tujuan hidup yang berubah. 就是我们人生的目标有所转变。 Seperti Rasul Paulus. 正如保罗， Firman Tuhan berkata, dulu Rasul Paulus begitu bangga sekali dia adalah seorang Yahudi yang tulen, dia lahir dari seorang Benyamin dan dia taat melakukan segala hukum Taurat. 以前的保罗呢，是以守犹太的律法为荣呢。但是他身为这个便雅悯的部落的本族呢，他积极的就是为犹太人做事。 Dan dia sangat bangga sekali dengan semua apa yang sudah dilakukan. 他曾经逼迫基督徒，他为他所做的一切感到自豪。 Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam perjalanannya ke Damsyik, 当他在这个大马士的路途当中遇见主耶稣之后， hidup dia berubah, saudara. 他的生活被改变了。 Dia mengatakan, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 从前与我有益的，我现在因基督都当作有损的。 Dalam Filipi pasal 3 dikatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. 在腓立比书3章8节，不但如此，我也将万事当作有损的，因为以认识我主耶稣基督为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。 Hidupnya berubah 180 derajat, saudara. 保罗的生命180度的转变。 Apa yang dulu dia bangga-banggakan setelah dia kenal kepada Kristus, saudara. Semua yang dulu itu dianggap sampah dan tidak bernilai sama sekali. 他从前认为有益感到自豪的，就把它丢弃如粪土。现在他只要的是基督。 Sekarang tujuan hidupnya adalah melayani Tuhan yang hidup. 他人生的目标就是服侍活的主， Mengabdi kepada Tuhan Yesus seumur hidupnya. 一生奉献服侍主。 Saudara sekalian dikasihi Tuhan, mari pada pagi hari yang indah ini kita melihat diri kita lagi masing-masing. 在今天早上，求大家来各自检讨自己。 Mari kita melihat hati dan pikiran kita. 我们思想一下我们的心思意念， Apa tujuan hidup kita? 我们人生的目标是什么？ Tentu kita akan jawab sebagai anak Tuhan, saya mau memuliakan nama Tuhan. 当然，我们会回答，身为神的儿女，我当然要荣耀神啦。
Tapi mari kita lihat saudara dari keseharian kita setiap hari, hari demi hari yang kita lalui. Apakah betul ada tujuan hidup untuk memuliakan Tuhan? 但是我们回想一下，我们过的每一个日子，我们是否已经荣耀神了？ Sudah berapa lama saudara kita percaya kepada Tuhan? 我们信主有多长的时间了？ Apakah betul Tuhan Yesus sudah menjadi yang terutama dan yang terpenting di dalam kehidupan kita? 主耶稣是不是已经成为我们生命当中最重要的呢？ Apakah betul Tuhan Yesus telah menjadi tujuan hidup kita? 耶稣是不是我们人生的目标呢？ Apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari diri kita untuk melayani dan mengabdikan diri kepada Dia? 我们是不是已经将自己最好的献上给主？ Itu yang diperbaharui saudara, 这就是上帝要更新我们的 tujuan hidup kita. 我们人生的目标。 Yang kedua, 第二， yang diperbaharui adalah cara berpikir kita. 上帝要更新我们的思维。 Saudara perhatikan di bagian Alkitab yang kedua yang kita baca dalam Efesus pasal yang keempat ayat 23 dan 24 tadi. 刚才我们所念的以弗所书4章23到24节， Dikatakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. 又要将你们的心智改换一新， Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 并且穿上新人。这新人是照着上帝的形象造的，有真理的仁义和圣洁。 Dikatakan supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita. 我们的思想、我们的思维要被主更新。 Roma 12 ayat yang kedua, Rasul Paulus juga pernah berkata, firman Tuhan melalui Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini adalah akal pikiran saudara. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. 圣经的话在罗马书12章2节，不要效法这个世界，只要心意更新而变化，叫你们查验何为上帝的善良、纯全、可喜悦的旨意。 Pertobatan saudara di dalam bahasa Yunani dipakai kata metanoia. Metanoia itu artinya pikiran yang berubah 180 derajat. 悔改在希腊文里的这个原文呢，就是梅塔诺亚，意思就是思维的改变，导致生活方式有着180度的转变。 Jadi bertobat itu sebenarnya yang pertama berubah itu pikirannya yang berubah. 我们悔改，首先呢，就是我们的思维要改。 Soalnya jika kita ingin punya badan yang sehat, kita harus perhatikan asupan, apa yang kita masukkan ke dalam badan kita ini yang baik, yang sehat juga. 如果我们要有健康的身体，我们就是要注意我们的饮食，我们吃什么。 Kita harus jaga kualitas makanan kita kalau kita mau tubuh kita sehat. 我们的食物必须，我们要注意到它的质量。 Demikian juga hati dan pikiran kita, saudara. 我们的心思意念也是如此。 Kalau kita mau rohani kita sehat, maka kita harus isi apa yang kita pikirkan setiap hari, apa yang kita inginkan setiap hari, juga dengan hal-hal yang sehat, saudara. 我们如果要我们的灵命呢是健康的灵命呢，我们必须要有神的灵粮，使我们的灵命健康起来。 Kita harus waspada terhadap hal ini. 我们要谨慎这件事情。 Karena seringkali kita menjadi sandera, kita tertawan oleh pikiran dan hati kita sendiri. 多少时候我们被我们的心思意念俘虏了？ Karena musuh terbesar di dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. 因为最大的仇敌就是我们自己。 Jika kita selalu isi pikiran kita dengan kebencian, dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, maka hidup kita akan terus terkungkung, terbelenggu, terpenjara dalam sakit hati, kegelisahan, dan tidak pernah ada ketenangan dan damai sejahtera. 如果我们总是将仇恨呢是放在我们的心里呢，就怀恨那些曾经伤害过我们的人呢，那我们的生活就会被锁链这个捆绑，被我们的心痛、焦虑和愤怒囚禁。 Nelson Mandela pernah berkata seperti ini, kebencian adalah racun yang kita minum dan berharap orang yang kita benci itu mati. 纳尔逊曼德拉曾经说过，仇恨就是我们所服下的毒药。
Itulah 盼 sebab, 望我们所恨的人快快的死去。 maka saudara kita harus hati-hati dengan hati dan pikiran kita. 因此，我们要谨慎，我们要小心我们的心思意念，我们要守着它。 Kalau kita ingin memiliki kerohanian yang baik, mari kita isi pikiran kita, hati kita dengan firman Tuhan. 要是我们要有良好的属灵的生命呢，那么我们要浇灌上帝的话语在我们的心里。 Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dia katakan, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 马太福音4章4节，耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口里所出的一切话。” Betul manusia butuh makanan untuk tetap hidup. 是的，人是需要食物来维持生活， Tapi jiwa kita yang terdalam butuh firman Tuhan agar kita tetap bisa hidup. 但是我们的内心深处需要主的话语，使我们的灵命可以存活。 Saudara, Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 保罗在腓立比书4章第8节这么说。 Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. 弟兄们，我还有未尽的话，凡是真实的、可敬的、公义的、清洁的、可爱的、有美名的，若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。 Saudara, kalau kita mau hidup kita diperbaharui, kita harus perbaharui pikiran kita. Apa isi di dalam pikiran kita? 弟兄姐妹们，若是我们要被更新的话，那么我们就要首先更新我们的心思、我们的意念。 Dan firman Tuhan katakan, semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, pikirkanlah itu semua. 圣经告诉我们，我们所要思念的就是一切可敬、公义、清洁、可爱、美名的。 Pada waktu kelas katekisasi, saudara, ada jemaat bertanya kepada saya, kenapa orang baik, orang benar, hidupnya susah, menderita? 在辅导的西道班的时候，有人提问，他这么问：为什么神的儿女呢，时常遭遇到不幸、遭遇到灾难呢？ Apakah orang tersebut hidup dalam kutukan, sial? 难道他是活在这个咒诅当中呢？ Saudara, jawaban saya, kutukan, semua kutukan akibat dosa sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Maka ketika kita terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak ada lagi kutukan yang berkuasa atas diri kita. 我回答说，咒诅和罪恶的枷锁已经被主耶稣的权势击碎了。因为当一个人接受主耶稣为个人救主的时候，就不再被咒诅捆绑了。 Tetapi mengapa anak Tuhan yang baik mengalami hal-hal yang buruk? 为什么善良主的儿女、善良的儿女呢，就是经过这么的一切的苦难呢？ Mari kita sekarang hadirkan Tuhan di dalam masalah itu. 就是当我们遇到困难的时候呢，我们必须要祈求神的同在。 Kita hadirkan Tuhan supaya kita bisa memikirkan apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia. 如果主的话语存在我们心里，我们的思想所思想的一切都是好的。 Kenapa anak Tuhan mengalami hal-hal yang buruk? Karena yang pertama, itu adalah kehendak Tuhan. 为什么我们会经历到一切的苦难呢？因为那是神的旨意。 Agar melalui itu semua nama Tuhan dipermuliakan. 神要借着这些苦难来荣耀他的名。 Yang kedua, Tuhan sedang membentuk dan memproses anak Tuhan tersebut. 第二，上帝是在塑造和磨练这个我们。 Dan yang ketiga, Tuhan sedang bekerja di dalam semua pergumulan-pergumulan hidup itu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihinya. 第三，就是上帝在为我们所面临的一切挑战和苦难背后的良善动工。 Maka saudara, kita harus pikirkan, harus perbaharui hati dan pikiran kita melalui apa yang cara berpikir kita. 因此，我们要纠正我们的思维、我们的思想和意念。 Kita isi dengan firman Tuhan setiap hari. 我们用神的话语来每日的在浇灌我们的心。
Yang ketiga, yang terakhir, apa yang berubah, apa yang diperbaharui sejak kita percaya kepada Kristus, yaitu cara hidup kita. 第三，我们生活的方式。 Saudara, pada perikop yang ketiga yang kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15, di situ Rasul Paulus menjelaskan perubahan yang terjadi dalam tujuan hidup, perubahan yang terjadi dalam hati dan pikiran, cara berpikir, maka akan mengakibatkan perubahan yang terjadi di dalam segala perbuatan-perbuatan kita. 保罗说，就是说，如果我们人生目标已经改了之后呢，我们的思维就有所改变，转变了之后，我们发出来所彰显的就是我们的生活也有了改变。 Maka perlu disiplin tinggi bagi kita untuk mencoba melakukan apa yang baik itu, sehingga tubuh fisik kita sungguh-sungguh dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. 为了达到这个目的呢，我们需要严谨的纪律和操练，才可以实践。 Maka Rasul Paulus berkata, matikan dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. 所以保罗说，要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。贪婪就与拜偶像一样。 Semua itu mendatangkan murka Tuhan. Dulu kamu juga melakukan hal-hal yang seperti itu. 因为这些事情就是使上帝愤怒临到那悖逆之子。 Tetapi sekarang buang semuanya itu, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor keluar dari mulutmu. 所以我们要丢弃，就是要弃绝这一切的事情，恼怒。 Dikatakan tanggalkan manusia lama, pakai kenakan manusia baru. 我们要脱去旧人，穿上新人。 Dan kita semakin hari semakin dapat lebih mengenal Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. 使我们日复一日的更认识主，更像主耶稣。 Di sini kita melihat bagaimana perubahan tujuan hidup menyebabkan perubahan cara berpikir kita dan menyebabkan perubahan perbuatan-perbuatan hidup kita. 这里我们可以看到，我们的人生目标一改变了，我们的思维方式转变之后呢，影响到我们的生活方式，彰显在我们的行为我们的言行举止上。 Ketika Tuhan Yesus berkata kepada kita, matikan perbuatan-perbuatan itu artinya, saudara, bagi kita tidak semestinya lagi kita berbuat seperti itu. Kita punya pilihan dan kita bisa memutuskan untuk tidak lagi melakukan hal-hal seperti itu. 当保罗说要致死我们的肢体的时候，就是我们有选择权，我们可以选择做还是不做。 Sebaliknya kita harus hidup saling mengasihi, saling mengampuni, sopan, berkata-kata yang membangun, dan rajin berbuat baik menjadi berkat. 反之亦然呢，我们要相亲相爱，互相宽恕，我们要彬彬有礼，就是我们口里所出的话，就是要有建设性的。 Mari kita lihat hidup kita, saudara, sejauh mana hidup kita sudah diperbaharui oleh Tuhan. 我们看我们的生活当中，我们的生命当中，神已经更新了吗？ Apakah kita masih membiasakan diri kita hidup dalam kemarahan, hidup dalam perkataan-perkataan yang tidak baik, atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik? 我们是不是还像以前那样，就习惯性的就是时常发脾气，我们就是说脏话，还有干了一些不好的勾当？ Mari tanggalkan itu. 把这一切不好的都脱下。 Saudara, saya tutup dengan sebuah kesaksian. 我以一个见证来结束今天的讲 Pada 道。 waktu saya praktek pelayanan di sebuah gereja, 当我在一个教会实习的时候， hari pertama saya diperkenalkan di gereja itu, minggu pertama itu, saudara. 第一个礼拜我就是自我介绍， Setelah ibadah, kita ngobrol-ngobrol di depan halaman gereja. 聚会结束以后，我们在教会的前面，我们一起聊天。 Jadi ada seorang bapak-bapak, dia datang ke gereja, tetapi hidupnya masih punya konsep-konsep yang begitu duniawi. 有一位先生呢，他虽然有到教会，但是他的生活就是按照世界的生活。 Dia datang karena istrinya adalah majelis gereja itu. 因为他的妻子是执事，所以他就陪着妻子来到教会。 Dia sering kritik-kritik gereja karena istrinya melayani, dia tahu informasi-informasi mengenai gereja. 因为他的妻子是执事，所以他知道很了解
这个教会里面的内部，所以呢，他时常就是批评。Dan semua konsep hidupnya itu masih diukur oleh uang. 他的思维就是以这个金钱来衡量。Dia memang adalah seorang pengusaha, seorang bos dia. 他是一个生意人，是老板。Dia katakan gereja ini kalau tidak ada uang, mana bisa berjalan? 他说教会如果没有钱，怎么能够操作呢？ Ini ada mahasiswa praktek datang dari Jakarta, kalau tidak dibayar dia dengan uang, mana mungkin dia datang? 这里有一位实习生从雅加达过来的，如果我们教会没有付他的话，他怎么过来呢？ Wah saudara, hari pertama saya dikenalkan di gereja itu, tiba-tiba sudah dapat kata-kata yang seperti ini. 我第一天到这个教会自我介绍的时候，就听到这么一句话。 Saya pengen sekali mengatakan kepada Bapak ini, saudara, gereja tidak bayar saya pun, saya tetap datang ke gereja ini melayani. 我很想告诉他，如果教会不付我费用的话，我也照样会来到这里实习的。 Tapi saya tahan itu saudara, karena apa? Karena saya praktek. Nanti kalau saya buat keributan, saudara, nilai prakteknya gagal saya. 但是我尽量的克制自己，我没有说出来，因为我害怕等下我的实习就失败了。 Tapi saya berdoa buat dia. 但是我为他祷告， Tuhan, mohon Tuhan dia boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Supaya konsepnya berubah, tujuan hidup dia berubah. 我要求神改变他的思维，让他的人生目标有所转变。 Suatu ketika seorang pendeta mengajak dia pergi ke Korea. 有一次，有一位牧师邀请他到南韩， Dia mengikuti saudara ibadah doa pagi di Korea itu di stadion bola. Ribuan orang setiap pagi jam 5 pagi saudara sudah berkumpul di stadion dan berdoa di situ. 在韩国呢，这个足球场，大的足球场有几千人，每天就是在那里晨祷。 Tadinya dia selalu kritik, saudara, mana mungkin ada seperti ini. 他时常就说，哪里有这么多人这么热心的祷告呢？ Tapi begitu dia mengalami sendiri, dia lihat saudara, wah ribuan orang subuh-subuh datang ke stadion sepak bola untuk berdoa bersama-sama. 但是当他到了韩国的时候，他看到真的这个事情是实在的，就是有几千人诚心的来到这个足球场，清晨就来祷告。 Dia lihat majelis-majelis gereja di Korea, saudara, seorang pengusaha, seorang yang sukses, tapi mau melayani Tuhan menjadi sopir. 他看到这个韩国的教会有一位执事，也是一个成功的生意人，但是他很谦卑，愿意服侍当司机。 Majelis-majelis mau sapu pel gereja, rumah Tuhan, saudara, kaca jendela disapu, dibersihkan. Majelis gereja, semua orang-orang yang berhasil dalam dunia pekerjaan. 很多在韩国很多生意人，成功的生意人，他们愿意服侍在教会做这个打扫这个卫生的这个工作。 Dia pulang dari Korea, hidup dia berubah. 当他从韩国回来之后，他的生命有所改变了。 Konsepnya sudah tidak lagi uang yang paling penting. 他的思维不再是以金钱为主， Dia mulai diperbaharui, dia mulai tahu apa itu namanya kehadiran Tuhan secara nyata di dalam hidup dia. 上帝渐渐的更新他，他感觉到上帝的存在。 Dia mau ke gereja saudara, dia bersihkan jendela gereja. 他来到教会，他也愿意打扫教会的这个窗口。 Karena sebagai mahasiswa praktek, itu yang saya lakukan. Saya sapu gereja saudara, tiba-tiba dia ikutan saudara, bersih-bersih gereja. 成为一个实习生，我当然会在教会打扫一些卫生，他也是随着我一起做。 Dan tidak lama saya dengar, dia juga akhirnya menjadi majelis di gereja itu melayani Tuhan. 不久之后，他也成了一名执事。 Saudara, hidup diperbaharui, tujuan hidup berubah. 被更新的生命，就是我们人生目标首先被改变， Cara pikir berubah, 我们的思维也改变了， cara hidup berubah. 我们的生活方式也改变了。 Kiranya Tuhan menolong kita. 愿神帮助我们， Kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan tolonglah kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu. 主啊，求你帮助我们，可以实现你的话。 Kami mohon Roh Kudus terus perbaharui hati dan pikiran kami. Semakin hari semakin boleh bertumbuh secara sehat, semakin kuat dan semakin kami boleh serupa dengan Engkau. 求圣灵改变我们，使我们每日被更新，渐渐的我们更像你。 Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. 感谢主你的话语，
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Tuhan memberkati kita. 上帝赐福你们。